Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Ahmin bin Muhammad Rafi, nombor matrik 074-100. InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan sedikit berkenaan PAK 21 saya, iaitu IC, I-Think and I Wonder. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pensyarah untuk subjek kaedah mengajar. Kod subjek DWP 10804, iaitu Ustaz Abdul Aziz bin Sulaiman. Jadi kita terus kepada slide yang pertama, iaitu isi kandungan, iaitu terdapat pengenalan konsep, cara pelaksanaan dan kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk yang pertamanya, untuk pengenalan, pada zaman yang semakin maju ini, perkembangan konsep pembelajaran inquiry semakin berkembang dengan cukup signifikan ataupun berkesan bagi perkembangan pelajar. Salah satunya adalah salah satu metode inquiry-nya ialah konsep See, Think and Wonder. Seorang ahli pendidikan bernama Gulo menyatakan pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pelajar yang melibatkan secara maksimum kemampuan murid untuk mencari, menganalisis dan menyelidik secara sistematik, kritis dan logik dan analitis, sehingga murid dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan yakin. Jadi itu merupakan pengenalan berkenaan konsep IC, I-Think and I Wonder. Jadi yang seterusnya, untuk konsep ni terdapat 5 konsep yang saya dapat simpulkan. Yang pertama adalah konsep See, Think and Wonder diwujudkan oleh Harvard University Project Zero yang diasaskan oleh Kristen Zimke. Yang kedua, kaedah pembelajaran ini murid diminta untuk melihat, memikirkan dan bertanya tentang sesuatu gambar atau teks yang dibaca oleh mereka. Yang ketiga, guru harus merangsang murid untuk aktif berfikir tentang maklumat yang ada pada gambar atau teks tersebut. Yang keempat, murid akan mengajukan pertanyaan dan membuat hipotesis dan perkaitan, dan juga meramal dan memikir tentang maklumat pada bahan yang digunakan oleh guru dalam PAK ataupun dalam konsep IC, I-Think, I Wonder ni. Yang terakhir, yang kelima, murid dapat memahami bahan melalui aktiviti berfikir dan dapat memahami maklumat serta mengasas kemampuan mereka untuk memahami kandungan tersebut. Okey, cara pelaksanaan. Kita terus kepada cara pelaksanaan konsep ataupun IC, I-Think and Wonder ni. Cara pelaksanaannya adalah yang pertama, guru mengajukan bahan kepada pelajar. Bahannya yang berbentuk gambar ataupun slide ataupun pelbagai caralah bahannya. Ada bermacam bahan. Jadi yang pertamanya, IC, murid akan menyenaraikan atau berbincang maklumat yang dilihat. Jadi apabila guru menunjukkan bahan kepada pelajar tu, murid akan menyelaraikan dan berbincang maklumat apa yang mereka lihat berdasarkan gambaran ataupun bahan yang digunakan oleh guru tu. Dan juga I-Think, murid akan berfikir perkara yang dilihat. Jadi apabila guru menunjuk gambar tu, murid akan menyeraikan apa maklumat yang dilihat. Dan juga I-Think, mereka akan berfikir apa benda yang ditunjuk oleh guru berdasarkan bahan tersebut. Yang terakhir, I Wonder, murid akan bertanya pelbagai soalan berkaitan dengan maklumat yang telah difikirkan. Jadi apabila guru telah menunjukkan bahan tersebut, mereka mula berfikir, mereka mula melihat, berfikir, dan juga mereka akan menimbulkan pertanyaan kepada mereka. Apakah benda ni? Apa yang kita boleh lakukan? Okey, yang seterusnya, secara ringkaslah saya memilih tajuk sedekah kunci kebaikan. Di kata 3, IC, guru menunjukkan kepada murid gambar tabung masjid dan seorang yang memberi wang kepada golongan miskin untuk mereka menganalisis dan menyelidik bahan tersebut. Jadinya ada 2 gambar di sini. Misalnya, contohnya, yang pertama adalah gambar infak. Tangan tu sedekah kepada mana-mana tabung lah. Yang keduanya, gambar wanita memberi sumbangan kepada fakir miskin. Jadinya melalui gambar tu, murid akan melihat, IC, murid akan melihat apakah berkenaan apakah tajuk ini, apakah benda ni. Jadi apabila kita gambaran infak ni, secara automatiknya murid akan berfikir sedekah gambaran infak ni. Okey, yang keduanya, I-Think, murid akan berfikir mengenai fungsi tabung dan sumbangan kepada fakir miskin. Jadinya apabila murid melihat, mana dia akan berfikir sedekah ni, apa maksud sedekah, apa amalan sedekah, apa tujuan sedekah, apa tujuan kita bersedekah ni, dan juga jenis-jenis sedekah.
akan mulalah murid-murid ni akan mula berfikir berkenaan tajuk sedekah ni. Okay, yang terakhir, I wonder. Murid akan mengajukan pertanyaan yang akan dijawab sesuai dengan maklumat yang dianalisis dan dikaji oleh bahan. Jadinya guru tu bahan contohnya bahan tadi melalui gambar. Guru menunjukkan gambar fakir miskin ataupun gambar orang sedekah. Mereka ni mula melihat. Jadinya nombor duanya, mereka ni akan menimbulkan pertanyaan kepada mereka. Apa maksud sedekah? Apa maksudnya tujuan sedekah? Apa jenis-jenis sedekah? Jadinya akan mulanya ataupun akan timbulnya I wonder, pertanyaan kepada mereka. Bagaimana cara untuk bersedekah? Apakah perkara yang boleh disedekah? Apakah kesan daripada amalan kita sedekah ni? Dan juga mengapa sedekah ni digalakkan oleh agama, keseluruhan agama. Bukan hanya agama Islam saja, tapi agama, seluruh agama amat menitik beratkan pertolongan ataupun lebih khususnya dalam perkara sedekah ni. Okey, kelebihan dan juga kekurangan. Kita akan masuk slide kelebihan dan kekurangan IC IT I wonder. Jadi yang kelebihan yang pertama terdapat 5 kelebihan yang saya letak di sini. Yang pertama, kandungan pembelajaran dipelajari secara mendalam. Yang kedua, motivasi pelajar yang tinggi. Yang ketiga, suasana kelas yang lebih hidup dan bersemangat ataupun antusias. Maksudnya bersemangatlah, antusias ni. Yang keempat, perkembangan proses kognitif serta peningkatan kemampuan murid. Yang terakhir, untuk kelebihan, sikap murid lebih berani dan yakin dalam proses pembelajaran. Okey, yang kekurangan IC IT and wonder ni, wujudnya golongan murid yang elitism, golongan murid yang cerdik pandai. Hanya golongan cerdik pandai saja yang berjawab, saya nak menjawab. Manakala golongan yang kurang cerdiknya akan terpinggir. Kekurangan nombor 2, murid yang lemah dan pasif sukar untuk menganalisis dan mengemukakan idea ketika proses pengajaran. Apabila guru menunjukkan bahan, contohnya gambar tadi, gambar sedekah ni, murid yang kurang aktif sukarlah bagi mereka untuk memberi jawapan kepada guru. Jadinya guru-guru ni perlulah kena pasti pelajar ni dan bertanya kepada mereka ni, supaya mereka ni bergiat juga dalam kelas tu ataupun terlibat sama dalam kelas. Okey, yang terakhir, murid yang pandai lebih mendominasi pembelajaran berbanding dengan murid pelajar yang lemah, dan juga ketinggalan pelajar lemah yang akan ketinggalan dalam pembelajaran. Okey, rumusannya, konsep Think and Wonder dapat diterapkan dalam kelas secara bersemuka dan juga atas talian. Jadinya konsep ICT I wonder ni bukan hanya boleh dilakukan secara secara face to face, malah boleh dilakukan secara atas talian ataupun dalam talian. Yang kedua, guru boleh memberikan bahan seperti gambar dan petikan yang menyebabkan murid rasa ingin tahu dan mengajak mereka untuk mengaitkan perkara yang lebih konkret dan realistik. Jadinya apabila guru menunjukkan, contohnya tadi lah, gambar berkenaan sedekah ni, bukan hanya belajar dalam kelas saja, tapi guru ni ataupun pelajar ni mampu memberi contoh kepada perkara realistik yang berada di luar sana. Saya, contohnya pelajar tu menjawab, saya pernah bersedekah senyuman, contohnya bersedekah kepada masjid, bersedekah kepada fakir miskin. Pelajar ni mampu untuk mengaitkan pelajaran tersebut dengan perkara yang realistik, perkara yang benar-benar berlaku dalam kehidupan seharian. Jadi yang ketiga, guru harus memantau setiap perkembangan dan aktiviti murid serta memberi bantuan dan sokongan ketika pelajar menjawab daripada bahagian I wonder. Jadinya guru ni sebagai guru bimbingan, fasilitator. Apabila munculnya I wonder ni, I see, I think, I wonder. I wonder ni munculnya persoalan kepada pelajar ni. Maksudnya otaknya ni dah mula berfikir, apa berkenaan bersedekah ni, apa amalannya ni, apa kelebihan bersedekah ni. Jadi mula berfikir. Selain pelajar mencari maklumat sendiri melalui soalan mereka tu sendiri, guru ni perlu membimbing mereka lah. Yang keempat, apresiasi ataupun appreciate guru. Daripada guru dapat mengukuhkan proses pembelajaran sampai menguatkan daya fikir murid. Yang terakhir, untuk rumusan saya ni, kaedah Think and Wonder membantu murid lebih bebas, eksploratif. Maksudnya guru pelajar ni lebih explore terhadap tajuk tersebut dan juga kreatif dalam proses pembelajaran. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.